Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadri lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik untuk kita sambung lagi malam ini daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung daripada kitab kita ini pada muka yang ke 811. Tak, muka yang ke 811. Okey, suara okey tak? Oh, ni tafaqquh fiddin tak? Dekat mana ni? Kat tafaqquh. Masuk tafaqquh tak? Salah masuk. Boleh dengar tak? Tafaqquh. Tak ada lahir. Baik. Alhamdulillah, kita sambung kitab kita ini daripada Al-Babu Al-Thani. Al-Babu Al-Thani, bab yang kedua. Bab yang kedua, fi hukmi sabihi. Situ ni. Okey, boleh dengar tak? Suara okey jelas? Ke masih tak jelas suara? Suara tak jelas tak? Ha? Suara bergeluk. Suara tak jelas. Tak jelas suara Halo, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Mic sambung dah. Okey. Cubaan suara. Okey. 1 2 3. Bismillah, bismillah. Okey. 1 2 3. Cubaan suara. Bismillah, bismillah. Sama je. Sama saja. Okey. Cubaan 1 2 3. Bismillah, bismillah. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey dah suara. Masih ada bunyi belakang tu. Okey, okey suara dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-babu al-thani fi hukmi sabbihi wa syani'ihi. Bab yang kedua ialah pada hukum sabbihi, orang yang mencela Nabi, wa syani'ihi, menghina Nabi, wa mutanaqqisihi, merendahkan Nabi, wa mu'dhihi, menyakiti Nabi, wa uqubatihi, dan apakah hukumannya, wa dhikri istitabatihi, dan menyebut tentang disuruh taubat orang ini, wa wirathatihi, dan perwarisan harta orang yang demikian. Qala al-qadhi rahimahullah qad qaddamna ma huwa sabbun wa adhan fi haqqihi alaihi salam. Telah dahulu kami sebut apa yang menjadi satu celaan dan satu perkara yang menyakitkan, satu perkara adha yang pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarna ijma'al ulama'i ala qatli fa'ili dzalika wa qailihi. Telah kami sebutkan ijma' ulama yang menghukumkan atas dibunuhnya yang melakukan demikian itu dan yang mengatakan perkataan itu, au takhiral imami, ataupun boleh memilih imam, fi qatlihi, pada membunuhnya, au salbihi, atau mensalibnya, ala ma dzakarnahu, mengikut apa yang telah kami sebut, wa qarrarnal hujaja alaih, dan telah kami huraikan hujah-hujah atas pandangan itu. Wa ba'du, adapun selepas itu, fa'lam, hendaklah kamu tahu, anna masyhura madhhabi Malikin wa ashabihi, pandangan masyhur pada mazhab Malik dan ulama-ulama mazhabnya, pengikut mazhabnya, wa qaw anna masyhura min madhhab masyhura madhhabi, wa qaul as-salafi, dan pandangan salaf, wa jumhurul ulama, dan pandangan jumhur ulama, qatluhu, ialah dibunuh orang tadi, haddan, sebagai had, la kufran, tidak sebagai dia kerana jadi kafir, tapi dibunuh tu atas dasar hukuman had. In azharat taubata minhu, jika dia menzahirkan taubat, jika dia bertaubat. Walihadza la tuqbalu indahum taubatuhu, dari kerana itu tidak diterima di sisi mereka taubatnya, yakni tidak diterima dengan maksud tidak menyebabkan hukuman itu gugur. Wala tanfa'u istiqalatuhu, dan tidak memberi manfaatnya oleh istiqalah, tarik diri. Wala fai'atuhu, atau tebus diri, kama qaddamnahu qablu, sebagaimana telah kami dahulu sebut. Wa hukmuhu hukmuz zindiq, hukumnya hukum zindiq. Wa musirril kufri fi hadzal qaul, dan orang yang menyembunyikan kekufuran pada pandangan ini. Wa sawa'un kana taubatuhu ala hadza ba'da al-qudrati alaih, sama ada
taubat itu berlaku setelah dia diqudrati alaih, setelah ditangkap dia, wasyahadati ala qawlihi, dan setelah dibuat penyaksian atas perkataannya, au ja'ata iba min qibali nafsi, atau dia datang bertaubat daripada pihak diri sendiri, dia sendiri datang, bukan ditangkap, bukan itu. Jadi tidak gugur hukuman hudud dibunuh itu, li'annahu haddun wajab, kerana dia dianggap hukuman hudud yang telah wajib. La tusqituhu taubatu kasairil hudud, tidak menggugurkan hukuman hudud itu seumpama hudud-hudud lain. Taubat dia tidak menggugurkan hukuman hudud. Qala Syekh Abdul Hasan Al-Qabisi rahimahullah, idza aqarra bisabi, apabila seorang itu mengaku dengan dia mencela, wa taba minhu, dan dia taubat, wa azhara taubata, dan dia menzahirkan taubat, qutila bisabi, dia dibunuhkan sebab dia mencela tu, li'annahu huwa hadduhu, kerana itu dianggap had dia, hukuman hudud dia. Wa qala Abu Muhammad bin Abi Zaid fi mithlihi, Abu Muhammad bin Abi Zaid sebegitu juga hukumnya. Wa amma ma bainahu wa bainallah, adapun hukum dia dengan Allah Taala, fataubatuhu tanfa'uhu, maka taubatnya itu memberi manfaat. Jadi dia dengan Tuhan itu diterimalah. Adapun hukuman hudud tidak boleh gugur, tak gugur. Wa qala Ibnu Suhnun, berkata Ibnu Suhnun, man syataman nabiyya sallallahu alaihi wasallam minal muwahhidin, di orang yang mencela nabi di kalangan orang yang mentauhidkan, orang beriman, thumma taba'an dzalika lam tuzil taubatuhu anhu al-qatla, kemudian ditaubat, taubat daripada perbuatan itu tidak menghilangkan oleh taubatnya dari tidak menghilangkan bunuh itu, tidak menyebabkan hilang hukuman bunuh, tidak menyebabkan gugur hukuman bunuh. Wa kadzalika qad ikhtulifa, demikian juga berlaku khilaf fi zindiq, pada orang zindik, orang kufur yang melakukan perkara yang keluar daripada Islam, tapi dia masih anggap Islam, dia merasa diri dia Islam, macam golongan ajaran sesat lah ni. Orang zindik, idza ja'ata iban, jika dia datang dalam keadaan taubat, fa hakal qadi Abdul Hasan bin Qassar fi dzalika qaulain, maka Qadi Ibnu Qassar menghikayatkan dua pandangan. Ada kata dibunuh juga walaupun taubat, ada kata tidak dibunuh. Qala wa min syuyukhina, di antara guru-guru kami, man qala aqtuluhu bi iqrarih, aku bunuhnya kerana sebab dia mengaku, ikrarnya, di ikrar dia zindik kan, li'annahu kana yaqdiru ala satri nafsih, kerana dia mampu untuk menutup diri dia, padahal semuanya tak lapor diri pun tak apa, dosa dia dengan Allah Taala kan, patutnya dia sembunyilah diri dia taubat dia dengan Tuhan dah lah. Tapi bila dia laporkan, dia serah diri, maka dia bunuh kerana sebab itu. Falamma i'tarafa, apabila dia tu mengiktiraf, khifna annahu khashiya adh-dhuhura alaihi fabadara lidzalik, maka kami bimbang bahawa dia itu menzahirkan demikian, maka kami menyegerakan untuk membunuhnya. Kalau dia mampu iktiraf, maka bimbang kalau mana jika dia zahirkan perkara zindik itu menyebabkan orang lain terikut juga, maka dibunuh dia untuk mengelakkan daripada fitnah. Wa minhum man qala, di kalangan mereka ada berkata, aqbalu taubatah, aku menerima pandang taubat dia, li'anni astadillu ala sihhatihi bimaji'ih, kerana aku berdalilkan dengan sahnya taubat dengan sebab dia datang. Dia datang tu maknanya dia tu menyesal, maknanya dia tu ada kehendak untuk taubat dan menyesal. Fa ka'annana waqafna ala batinihi, seakan-akan kita tahu apa yang ada dalam hati. Bi khilafi man asarrathul bayyinah, man asarathul bayyinah, lain kalau orang yang ditahan kerana sebab ada bukti. Kalau sebab ada bukti dan ada saksi, orang tu lain hukumnya, tu kita kena hukumlah. Adapun orang datang dengan diri dia sendiri itu, maka taubat dia itu kita anggap dia sebagai ikhlaslah, sebab dia tak akan serah diri kecuali dia mengaku. Qala Qadi Abdul Fadl rahimahullah, wa hadha qaulu Asbagh, ini qaul Syekh Al-Asbagh, nama ulama Malikiyah ni, Asbagh. Wa mas'alatu sabbin nabi, dan masalah mencela nabi, aqwa, itu lagi kuat, li'annahu la yutasawwaru fiha al-khilafu 'ala al-asli al-mutaqaddim, kerana tidak dia boleh ditasawur berlaku khilaf atas asal kaedah yang telah disebut. Yakni ulama sepakat bahawa orang yang mencela nabi tu dihukum bunuh, li'annahu haqqun muta'alliqun bin nabi, kerana dia hak yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li ummatihi, dan berkait dengan umat Nabi, bi sababihi, dengan sebab Nabi. Kerana apa? Kerana nak minta maaf dengan Nabi telah wafat, macam mana nak minta maaf? Jadi
tak ada orang yang dapat memberi maaf dah. Rasulullah tak dapat. Andai kata wakil daripada Nabi, iaitu umat Nabi, dah bukan nak cari semua orang di kalangan umat Nabi supaya nak minta maaf. Itu mustahil. Tidak mampu seorang itu untuk cari semua orang daripada kalangan umat Nabi minta maaf. Maka kerana itu, walaupun mereka bertaubat, tidak tergugur hukum bunuh. Kerana apa? Kerana nak minta maaf daripada tuan punya hak tu tak mampu dah. Sama ada Nabi sendiri ataupun umat Nabi. La tusqituhu taubatu, tidak akan menggugurkannya taubat kasairil huquqil adamiyyin, seumpama hak-hak anak Adam yang lain. Okey. Orang curi pun, orang curi setelah ditangkap bercuri, kalaulah dia menyesal sekalipun, dia serah balik barang setelah dihukum, dia tak boleh dah nak tolak hukuman hudud, tetap tangannya dipotong. Dia boleh selamat tu sebelum dia ditangkap, boleh nak serah balik. Walaupun tuan dia lepas tu katakan tuan yang mencuri tu kata tak apalah, dia curi duit saya maaf dia. Tak. Setelah ditangkap, dia jatuhkan hukuman sabit, walaupun tuan maaf, tuan dia maaf sendiri, tidak digugurkan hukuman hudud tersebut. Wazindiku idza taba ba'da al-qudrati alaihi, orang zindik apabila taubat setelah dimampu, dia ditangkap ba'da al-qudrah, setelah ditangkap di atasnya, fa inda malikin, di sisi Imam Malik, wal Laits, Al-Laits bin Sa'ad, dan juga Ishaq bin Rahwah, dan juga Ahmad, la tuqbalu taubatuhu, tidak diterima taubatnya. Wa inda Syafi'i, di sisi Syafi'i diterima. Mazhab kita lembut sikit bang ni, diterima. Bila diterima, tidak lagi dihukum kalau dia dah taubat. Waqtulifa fihi an Abi Hanifah wa Abi Yusuf, dan berlaku khilaf dari sisi pandangan Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Wa haka Ibnul Munziri an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yustatabu, dari segi Ibnu Munzir menghikayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa orang ini disuruh taubat. Qala Muhammad bin Suhnun, wa lam yazulil qatlu 'anil muslimin bitaubah, tidak akan gugur, tidak hilang hukuman bunuh daripada orang Islam dengan sebab taubat. Min sabbihi alaihi, dengan sebab dia mencela di atas Nabi SAW. Li'annahu lam yantaqil min dinin ila dinin ghairih, kerana dia tidak berpindah daripada satu agama kepada agama lain. Orang ni bukan dia berpindah agama ni, bukan murtad ke apa ni. Dia mengasih dalam apa? Dalam dia menganggap diri dia itu Islam. Jadi dia tidak berpindah daripada satu agama kepada agama yang lain. Wa innama fa'ala syai'an, tetapi dia melakukan perkara hadduhu indana al-qatlu, hukuman hududnya di sisi kita ialah bunuh. Jadi sebab itu dia dihukum bunuh juga walaupun dia taubat. La afwa fihi li ahadin, tidak ada maaf, tidak ada untuk beri maaf pada seorang pun, tak ada orang hak nak beri maaf. Kazindik, seperti zindik, li'annahu lam yantaqil min zahirin ila zahir, kerana dia tidak berpindah daripada agama yang zahir kepada agama yang zahir lain. Dia masih dalam Islam, masih dianggap diri di Islam, bukan dia pindah daripada agama Islam kepada agama lain. Okey. Wa qala al-qadhi Abu Muhammad bin Nasr muhtajjan li suquti i'tibari taubatihi, dengan berhujah, hal keadaan dia berhujah dengan digugurkan mengambil kira taubat tu. Apa bezanya? Wal farqu bainahu wa baina man sabba Allah Ta'ala, apa beza antara orang yang cela Nabi, kutuk Nabi ni, dengan orang yang cela Allah Ta'ala? Alal masyhuril qaul, atas pandangan yang masyhur, bistitabatihi, supaya disuruh taubat dia, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bashar, Nabi ini manusia, wal basharu jinsun talhaquhul ma'arratu, dan manusia ini ialah jenis makhluk yang dihinggapi oleh ma'arrah. Ma'arrah ni apa dia? Kekurangan, perkara yang mengaibkan. Manusia ni benda, makhluk yang mana boleh dikaitkan dengan perkara-perkara aib, perkara kekurangan. Illa man akramallahu binubuwatihi ta'ala, kecuali orang yang Allah Ta'ala muliakan dengan kenabiannya. Jadi sebab itu, kerana mencela itu, kecelaan dan kekurangan pada manusia itu mutasawwar, dapat ditasawurkan berlaku, kerana manusia ni menerima sifat-sifat kekurangan. Maka bila seorang tu tuduh Nabi, yang mana Nabi ni daripada memang jenis manusia, kerana itu tak diterima taubatnya, dianggap berat. Lain kalau dia mencela Tuhan, kerana Tuhan sifatnya tak terima kekurangan, maka dia cakap apa-apa pun, apa-apa dia cakap pun, cakap dia macam lara, tak pakai orang panggil, tak betul.
cakap dia itu cakap yang ghairu ma'qul, mustahil. Bila seorang tu menisbahkan kekurangan pada Tuhan, penisbahan tu hukumnya mustahil dah. Dah dia cakap juga, tu salah. Tapi kenapa tak sama dengan Nabi? Nabi ni bila dituduh sesuatu sifat kekurangan yang mustahil pada Nabi, tetapi pada jenis manusia kekurangan boleh terhasil dan boleh berlaku. Dari kerana itu lagi bahaya. Sebab apa? Bahayanya kerana orang boleh faham benda itu ada pada diri Nabi, walhal tidak ada. Kerana pada jenis manusia itu kekurangan itu diterima dan boleh berlaku, harus berlaku. Maka itu Islam, agama nak jaga lagi supaya orang jangan bermudah-mudah menyebut perkara yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan ni dengan benda yang tak patut. Sebab apa? Sebab itu dibuat hukumannya berat. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan orang daripada merempuh had dan sempadan yang Allah Ta'ala letak pada Nabi dan Rasul. Adapun pada Tuhan, hukumannya tak seberat tu sebab apa? Benda orang tuduh tu mustahidah pada akal. Bila mustahidah pada akal, hukuman tu tidaklah sama macam benda yang pada akal harus berlaku. Maka perlu diketatkan lagi. Nampak tak? Boleh? Faham tak dia punya logik tu? Kadang orang tak faham, kata mana Nabi hukuman berat, Tuhan hukuman tak berat. Faham tak logik? Faham tak logik dia? Faham tak logik dia? Apa Nabi lebih berat hukuman? Faham tak logik dia tu? Tak ada? Faham dah? Tak apa? Faham tak apa? Jadi tak perlu hukuman berat. Sebab mustahil dah pada akal kata apa pun. Tak? Orang boleh segera tolak. Adapun berkaitan dengan Nabi perlu hukuman berat. Sebab apa? Sebab Nabi ni manusia. Manusia jenis jinsun talhaquhumul ma'arratu. Faham tak? Okey. Situ yang orang kata, takkan ni pelik ni, Nabi pula lebih besar hukuman daripada Tuhan. Tu tak faham tu. Tak faham aspek hukuman kok mana tu. Bukan Nabi besar, tak ada. Nabi makhluk akan lebih besar dari Allah Ta'ala. Cuma dari segi itu perlu kepada lebih penjagaan kerana sebab Nabi ni makhluk. Baik itu orang Nabi Allah Ta'ala jaga, tidak boleh sesuatu nak menyerupai rupa Nabi. Tidak ada sesuatu. Man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani haqqa. Nak pergi dah? Nak pergi dah sekarang? Nak pergi dah? Ada pergi lah. Kau nak pergi ke bawah? Okey, tak apa. Terima kasih. Nak pergi tu. Korban lagi ya? Sebab itu syariat menyebut bahawa siapa yang mimpi melihat Nabi dengan rupanya lah, maka betul-betul lah dia melihat Nabi. Kerana syaitan tidak boleh berupa dengan rupa Nabi. Dah syaitan boleh tak nak mengaku Tuhan atau nak berupa dengan rupa benda lain ke? Boleh. Sebab apa? Sebab kalau syaitan berupa dengan rupa Tuhan pun memang bukan Tuhan. Sebab Tuhan tidak berupa. Tapi kalau diberi, kalau lah ni ada syaitan boleh berupa dengan rupa Nabi, orang tak tahu dah Nabi ke tak. Kerana itu Allah Ta'ala beri keistimewaan, tak ada syaitan takkan boleh berupa dengan rupa Nabi. Syaitan takkan boleh berupa dengan rupa Nabi. Untuk sekat daripada berlakunya kekeliruan. Ataupun ada pun tak, kenapa syaitan tak khabar syaitan tak boleh berupa apa tu? Memang Tuhan tak boleh berupa. Daripada awal, maka tidak perlulah kepada penjagaan itu. Kerana apa? Kerana hak Allah Ta'ala ni a'zamu min zalika kullih, lebih agung daripada kesemua itu semua sekali. Okey. Illa man akramallahu bi nubuwatihi ta'ala. Sama juga keadaannya. Bapa Mekah, Kaabah boleh tawaf, boleh doa kuat-kuat. Kat depan makam Nabi di Raudhah, dekat kubur Nabi, tak beradab doa kuat. Beri salam ke Nabi, tepik kuat, tak beradab. Kat Mekah tak apa. Labbaik Allah kuat-kuat, doa kuat apa? Sebab apa? Allah
Nabi manusia, sebagaimana hidup dia terganggu dengan suara orang, masa dia wafat pun sama juga. Sebab itu tak beradab kalau orang mengangkat suara di Raudhah. Tidak sama kat Mekah. Mekah Allah Ta'ala Tuhan. Dia tidak ada pun orang kuat ke slow, tidak ada kesan pun pada dia. Nampak tak? Nampak kata macam apa gini-gini, tu cara fikir tu lain. Nampak tak? Tu pun hak bab mandi wajib pun salah dah. Jadi nak fahaman betul kan? Bismillah. Habis. Wal basharu jinsun talhaquhumul ma'arratu illa man akramallahu binubuwatihi wal bari'u jalla jalaluh munazzahun an jami'il ma'ayibi qat'an. Dan Allah Ta'ala memang maha suci daripada segala keaiban secara putus. Walaysa min jinsi man talhaqul ma'arratu bi jinsihi. Dan Tuhan bukan daripada jenis yang mana didatangi oleh keaiban pada jenisnya. Ini atas jalan musyakalah je lah. Allah bukan jenis. Tapi Tuhan ni orang aib itu mustahil. Gitu. Aib itu tidak dapat digambarkan dan mustahil pada hak Tuhan. Jadi hak tu dah cukup dah untuk orang tolak. Walaysa sabuhu alaihi salam kartidadil maqbuli fihi taubah. Maka mencela Nabi bukan seperti murtad yang diterima padanya taubat. Li'anna lirtidada ma'nan yang faridu bihil murtadu. Kerana murtad itu wal'iyazubillah ialah satu makna, satu sifat yang bersendiri yang orang murtad itu. La haqqa fihi li ghairihi minal adamiyyin. Tidak ada hak padanya bagi selainnya daripada anak Adam. Dia murtad, dia seorang dengan Tuhan. Dia seorang dengan Tuhan. Faqubilat taubatuhu, maka diterima taubat dia. Wa man sabban nabi, adapun orang yang cela Nabi, ta'allaqa fihi wa bihi haqqul adami, maka berkait dengannya, dengan sebab itu hak anak Adam. Bukan dia seorang tu. Berkait dengan hak anak Adam, hak Nabi tu. Fakana kal murtad, maka dihukum seperti orang murtad. Yaqtulu hinartidadihi, yang mana dibunuh ketika murtadnya. Wa yaqzifu, dan dia orang yang qazah. Fa inna taubatuhu, mana? Al murtad yaqtulu, orang murtad yang yaqtulu, yang bunuh. Hinartidadihi, ketika tempoh dia murtad. Au yaqzifu, ataupun murtad yang qazah orang. Dia murtad, masa murtad tu dia bunuh orang. Ataupun dia murtad, masa murtad tu dia qazah orang, dia tuduh orang zina. Fa inna taubatahu la tuskitu anhul haddal qatli awil qazfi. Taubat dia daripada murtad itu, daripada dosa itu, tidak menggugurkan had hukuman bunuh. Boleh kisah lagi. Dia taubat sekali pun hak kisah tak gugur. Dia qazah orang, masa dia murtad tu qazah orang, dia taubat, had qazah tak gugur lagi. Nampak tak? Itu dia punya kiasan. Wa aidan, dan lagi pula, fa inna taubatal murtadi idza qubilat, taubat orang murtad apabila diterima, la tuskitu dzunubahu min zina, tidak menggugurkan dosanya daripada zina. Kalulah dia taubat pun tak gugur dosa daripada zina. Wa syurbin, dan minum arak. Wa sariqah, ataupun mencuri. Wa ghairi dzalika. Walam yuqtal sabun nabi, tidak dibunuh orang yang cela Nabi li kufrihi, kerana sebab kufur. Lakin li ma'nan yarji'u ila ta'zimi hurmatih, tetapi dibunuh kerana ada satu makna, satu kita kata satu sebab yang kembali kepada mengagungkan kehormatan Nabi. Wa zawalil ma'arrati bihi, dan hilangnya ma'arrah, hilangnya keaiban dengannya. Wa dzalika la tuskituhu taubatu, dan demikian itu tidak dapat menggugurkannya oleh taubat. Qala al-qadhi Abul Fadl Allahu yuridu wallahu alam. Yuridu maksudnya li'anna sabbahu, kerana orang yang cela Nabi, sabbahu lam yakun bi kalimatin taqdidil kufra. Kenapa maksud bukan kerana sebab kufur tu? Boleh jadi maksudnya kerana celaan tu bukan dengan kalimah yang membawa kepada kufur. Mana nak terang ni? Yuridu perkataan ni, walam yuqtal sabun nabi li kufrihi ni. Maksud perkataan tu, kenapa tidak bunuh kerana sebab kufur? Kerana
penghinaan tu bukan menggunakan kalimah yang boleh mendatangkan kufur, lakin bimakna al-izra'i, tetapi dengan makna nak merendahkan dan istighfar, melekeh-lekehkan, menghina dan merendah-rendahkan. Au li anna bi taubatihi, ataupun kerana sebab taubatnya, wa izhari inabatihi lahu, dan menzahirkan dia kembali baginya, irtafa'anhu ismul kufri, terangkat daripadanya nama kufur secara zahir. Ni Syekh Qadhi Iyad ini nak terang kenapa atas tak dikata tidak dibunuh kerana kufur, kerana sebab bila dia zahirkan taubat, dia zahirkan dia kembali, maka terangkatlah nama kufur, maka orang tak panggil kufur lah. Wallahu a'lamu bisariratihi, dan Allah lah lebih mengetahui dengan apa yang di dalamnya. Wa baqiya hukmu sabbi alaih, dan bila begitu tinggal lagi hukum dia cela, maka atas hukuman itu dibunuh. Qala Abu Imran Al-Fasi, man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma irtadda 'anil Islam qutil. Siapa yang mencela Nabi kemudian murtad pada Islam, walam yustatab, dan tidak disuruh taubat, li'anna sabba min huquqil adamiyyin allati la tasqutu 'anil murtad, kerana mencela itu daripada hak anak Adam yang tidak gugur dengan daripada orang murtad. Wa kalamu syuyukhina haula mabniun 'ala qawli bi qatlih, dan kalam syekh-syekh guru-guru kami itu, mereka-mereka ulama itu dibina atas pandangan yang mengatakan dibunuh orang yang secela Nabi. Haddan, dibunuh dengan sebagai had, la kufran, bukan sebagai kufur. Wa huwa yahtaju ila tafsir, dan itu perlu kepada perincian. Wa amma ala riwayatil Walid ibn Muslim, adapun mengikut riwayat Walid ibn Muslim an Malikin, wa man wafaqahu ala zalika, dan orang yang menyetujuinya, mimman zakarnahu, daripada yang telah kami sebut, wa qala bihi min ahli ilmi, dan ikut pandangan itu ahli ilmu, faqad sarrahu, mereka telah mensarihkan bahawa perbuatan itu annahu riddatun, dia anggap sebagai murtad. Qalu wa yustatabu minha, dan disuruh taubat daripada perbuatan itu. Fa in tabaturika, jika dia taubat dibiarkan. Wa nukila, okey, dan dihukumlah. Wa in aba, dihukum, maknanya dihukum dengan hukuman yang selain daripada bunuh lah. Wa in aba, kalau dia enggan, kutila, baru dibunuh. Fahukima lahu, maka dihukumkan baginya bihukmil murtadi, dengan hukum murtad mutlaqan, secara mutlak, fi hadzal wajhi, pada wajah ini. Jadi pada wajah yang riwayat Walid bin Muslim daripada Imam Malik, pandangan ini mengatakan bahawa orang yang cela Nabi itu murtad dah. Bila murtad, hukum murtad. Jika kembali, maka dia taubat balik, dibiarkan, dihukum hukuman yang bukan hukuman matilah. Kalau dia kekal, maknanya dia hukum murtad juga dan dibunuh. Wal wajhul awal, tapi wajah yang pertama, iaitu dibunuh walaupun dia taubat, itu ashharu wa azhar, lebih masyhur dan lebih zahir, lima qaddamnahu, kerana apa yang telah kami sebutkan. Wa nahnu nabsutul kalama fihi, dan kami telah memanjangkan perbicaraan padanya. Fanaqulu, kami mempanjangkan, kami nak bahas panjang. Fanaqulu man lam yarahu riddatan, barang siapa di kalangan ulama yang tidak menganggapnya sebagai murtad, fahuwa yujibul qatla fihi haddan, maka perbuatan mencela Nabi mewajibkan dikenakan hukum bunuh secara had. Wa inna ma naqulu dzalika ma'a faslain, kami sebut dengan demikian itu dengan bersama dua fasal. Imma ma'a inkarihi, sama ada dengan mengingkarinya, ma syuhida alaihi, apa yang disaksikan di atasnya, wa izharihi, dan dia menzahirkan al-iqla, dia menzahirkan, dia mencabut diri, dia cabut daripada perbuatan tu, dia tinggallah. Wa taubata anhu, ataupun taubat daripadanya. Fanaqtuluhu, maka ketika itu fanaqtuluhu haddan, kita bunuhnya kerana sebagai hukuman hudud, li thabati kalimatil kufri alaihi fi haqqin nabi, kerana sabit kalimah kufur pada hak Nabi SAW. Wa tahqirihi ma azzamallahu min haqqih, dan mencela dia apa yang Tuhan agungkan pada haknya. Wa ajraina hukmahu fi mirathihi, kami hukumkan pada begitulah pada hukum pusakanya. Wa ghairi dzalika, dan selain pada itu, hukmal zindiq, ajraina hukmahu hukmal zindiq, hukum dia seperti hukum orang zindik. Idza zahara alaihi, bila zahir di atasnya, wa ankara, dan dia nafi, au taba, atau dia taubat. Fa in qila, kalau dikatakan,
Fakaifa yuthbituna alaihi al-kufra? Fakaifa tuthbituna alaihi al-kufra? Bagaimana kamu boleh mensabitkan kekufuran atasnya? Wa yushhadu alaihi bi kalimatil kufri, dan didatangkan penyaksian dengan kalimah kufur. Wala tahkumuna alaihi bi hukmih, tetapi kamu tidak hukumkan dengan hukum kufur. Minastitabatihi, daripada disuruh taubat, wa tawabihi, dan apa yang mengiringi hukum istitabah itulah. Kenapa begitu? Dah kalau kata isbat kufur tetap dan didatangkan saksi, tapi kenapa tak dihukumkan dengan suruh taubat dan seumpamanya? Qulna nahnu wa in athbatna lahu hukmal kafir fil qatli, kami walaupun kami isbatkan hukum orang kafir pada masalah bunuh, fala naqta'u alaihi bidzalik, maka hukum kita tak boleh nak putuskan dengan kafir tu. Walaupun kita hukum macam orang kafir pada wajib bunuh, tapi kita tidak dapat menjazamkan, memputuskan, mengkotakkan dengan dia itu kafir sungguh. Liikrarihi bitauhidi wan nubuwah, kerana dia mengaku dengan ketauhidan dan kenabian. Wa inkarihi ma syuda alaih, dan dia menafikan apa yang disaksikan atasnya. Dia tolakkan orang tu kata dia. Wa za'mihi anna dzalika kana minhu wahalan wa ma'siyatan, dan dia anggap perbuatan itu daripada tersalah dan juga maksiat. Salah sebut, dia salah kata. Wa annahu muqli'un an dzalik, dan dia dah tarik diri, dia berhenti daripada itu. Wa nadimun alaih, menyesal. Wala yamtani'u itsbatu ba'dhi ahkamil kufr. Jadi sebab itu kami dah hukum, tetapi dia tidak menghalang untuk diisbatkan sebahagian hukum kufur di atas ba'dil asyrah, di atas sebahagian individu. Wa illam tasbut lahu khasaisuhu, walaupun tidak sabit baginya khususiahnya. Ka qatli tarikis salah, seperti hukuman bunuh orang meninggalkan sembahyang. Orang tinggal sembahyang dihukum bunuh walaupun dia tidak keluar pada Islam dan tidak ingkar sembahyang sekalipun. Wa amma man ulima annahu sallallahu alaihi wasallam mu'taqidan listihalihi, adapun orang yang diketahui dia cela Nabi dalam keadaan dia mengiktikadkan halal, fala syakka fi kufrihi bidzalik, maka tidak syak kufur pada dengan sebab demikian itu. Wa kadzalika in kana sabbuhu fi nafsihi, in kana wa kadzalika in kana sabbahu fi nafsihi kafara, wa kadzalika in kana sabbahu fi nafsihi kafara ka takdzibihi aw takfirihi aw nahwihi, fa hadza ma la iskala fi. Demikianlah juga kalau perkara itu ialah dia mencela dirinya. In kana sabbahu fi nafsihi kafara, maka kufur. Wa kadzalika in kana wa kadzalika in kana sabbahu fi nafsihi. Tak ada cetakan lain tu, tulis mana tu sama ya. In kana sabbahu fi nafsihi kufur. Fa hadha ma la ishkal fi wa yuqtal wa in taba li anna la naqbalu taubatahu wa naqtuluhu ba'da taubati haddan liqaulihi wa mutaqaddimu kufrihi wa amruhu ba'du ila Allahi al-muttali'i ala sihhati iqla'ihi al-alimi bisirrihi. Wa kadzalika, dan demikian lagi pada wa amma man ulima annahu sabbahu alaihi wasallam mu'taqidan listihalihi fala syakka fi kufrihi bidzalika, wa kadzalika in kana sabbuhu fi nafsihi fi nafsihi, tapi gitu juga kafara jugalah, fi nafsihi kafara. Wa kadzalika, dan demikianlah juga in kana, jika adalah sabbuhu fi nafsihi
mencelanya pada dirinya, maka hukumnya kufur. Amma man ulima tak? Sini amma mana ni? Okey. Imma ma'a inkarihi ma syuhida alaihi. Situ. Innama naqulu dhalika ma'a faslain. Dua fasal, dua perincian, dua bahagian. Imma ma'a inkarihi ma syuhida alaihi bihi wa izharihi iqla'. Situ. Wa amma man ulima, adapun orang yang diketahui dia cela Nabi dalam keadaan tadi, hukum tadi, kalau dia didatangkan saksi tapi dia ingkar. Tak, dia ingkar, dia tolak, kata dok saya tak kata gitu, ataupun dia menzahirkan taubat. Pokoknya sebagaimana tadilah. Kan faslain kan. Faslain satu. Yang kedua ialah wa amma man ulima annahu sabbahu, orang yang diketahui dia itu cela Nabi dalam keadaan dia i'tiqad, dalam keadaan dia mengiktikadkan i'tiqad halal, fala syakka fi kufrihi, maka tidak syak pada kufurnya. Wa kadzalika in kana, jika ada dia sabahu fi nafsihi, dia mencela Nabi dalam diri sendiri. Dia cela, dia tak zahirkan. Sabahu fi nafsihi, dia cela Nabi itu pada diri dia sendiri. Faham tak? Cela dia itu pada diri sendiri. Ada muah komen kat dia. Jelas. Cela dia tu pada diri dia, dia tak beritahu orang lah, maka hukumnya kafir juga. Katakdzibihi, seumpama dia mendustakan Nabi. Jadi dia dustakan, dusta ni, takzib ni benda hati. Au takfirihi, atau mengkafirkan, atau seumpamanya. Fahadha ma la iskala fih, ini tidak ada iskal padanya. Ni tak syok lagi, orang itu murtad lah. Itu murtad. Wa yuqtalu, dan dibunuh, wa intaba minhu, walaupun dia taubat daripadanya, lianna la naqbalu taubatahu, kerana kita tidak terima taubatnya. Taubat macam mana? Dalam dirinya itu dia menafikan, dia mendustakan. Tak? Jadi tidak diterimalah. Wa naqtuluhu ba'da taubati, dan kalaulah berlaku taubat sebenar pun, kita masih bunuh dia sebagai had. Liqaulihi, berdasarkan perkataan dia, wa mutaqaddimi kufrihi, dan kerana terdahulu kufur dia. Kita bunuh dia tu kerana dia tu sebelum tu kan kufur. Jadi sebab itu kita tidak gugurkan hukuman bunuh. Tidak gugurkan hukuman bunuh. Wa amruhu ba'du, dan urusannya selepas itu, ba'da dzalik lah, ila Allah, kepada Allah, diserah pada Allah. Al-muttali'i ala sihati iqla'ihi, yang mengetahui sah atau tidak dia cabut, dia tarik, dia berhenti perbuatan tu. Al-alimi bisirrihi, yang mengetahui dengan rahsia hatinya. Nampak? Okey, itu yang kedua. Jadi tadi in kana sabu fi nafsihi, dia cela tu dalam di hati dia sendiri. Tak? Okey. Wa kadzalika man lam yuzhiri taubata, demikianlah juga mereka yang tidak menzahirkan taubat. Dia melakukan perkara kufur, dia tidak zahirkan taubat. Wa atarafa bima syuhida bihi alaih, dan dia iktiraf apa yang disaksikan atasnya. Wa sammama alaih, dan dia berkerah atas itu, dia kekal atas itu. Fa hadza kafirun, ini kufur dengan perkataannya. Wastihlalihi hakka hurmatillah, dan dia menghalalkan, memecahkan, melanggar kehormatan Tuhan. Wa hurmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan Rasulullah. Yuqtalu kafiran bila khilaf, ini dibunuh kerana sebab kufur tanpa berlaku khilaf. Fa'ala hadhihi tafsilati, di atas perincian ini, khudh kalamal ulama, kamu ambillah kalam ulama, wa nazzil mukhtalafa ibaratihim, dan kamu letakkan, fahamkan, turunkan
perbezaan ibarat mereka. Mereka berbeza ibarat tu faham dengan kefahaman ini. Fil ihtijaji 'alaiha, pada berhujah atasnya. Wa ajri ikhtilafahum fi muwarathati, dan kamu lakukan khilaf mereka itu pada masalah pewarisan. Wa ghairiha, dan selainnya, ala tertibiha, mengikut tertibnya. Yattadhihu laka, akan nyata bagi kamu maqasiduhum, maksud-maksud dan matlamat mereka, insya-Allah taala. Faslun fi sitabati murtadi, pada masalah minta suruh taubat. Minta suruh taubat siapa ni? Istitabati al-murtadi, orang murtad. Okey, orang murtad. Maka khilaf lah, adakah macam mana berlaku 3 hari dan seumpamanya. Faslun fi istitabati murtadi, wallahu taala a'la wa a'lam. Di situlah Ustaz jumpa Ustaz Khairiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa alu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Tak kena hak. Mazhab Syafi'i tak kena hak. Tak taubat. Hak tu lah. Tu lah ikut ni. Buatan bunuh tu lah. Dia kena takzir. Dia kena takzir je. Sebab dia ambil kerja kerajaan. Tidak kena kisah. Sebab orang tu darah dia halal. Hadru. Maknanya kalau kerajaan nak takzir je lah. Bayar denda ke, hukuman penjara ke, rotang ke, itu je lah. Sebab tu kan bila dihukum bunuh kan, orang semayang jenazah amat-amat. Sebab dari segi hukum dia tak salah lah. Cuma dia salah, dia ambil tugas kerajaan. Ambil tugas kerajaan. Tugas kerajaan. Tapi kalau kerajaan memang tak buat lah. Kerajaan memang takkan buat. Mana?